Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita berada di Glen Marie untuk melihat sebuah van elektrik. Yang ini ialah sebuah van elektrik penumpang lah. Jadi ini ialah model daripada Higer dan nama dia Higer Ace. Dan kalau kita tengok van ni memang saya rasa mungkin awak bisa nampak versi diesel punya kan. Jadi ini kali pertama dia bawa masuk van versi elektrik. Dan saya rasa van ni mungkinlah akan mendapat tempat juga dalam industri pengangkutan Malaysia ni, kerana saya kira nampak macam banyak juga kelebihan-kelebihan dia lah. Jadi kalau kita tengok daripada luar memang tak nampak apa sangat dia punya perbezaan dia tu lah. Tapi kita boleh tengok di sini dia dah bagi tahu dah ada 15 tempat duduk kan. Untuk mengecharge kelajuan kalau gunakan DC charger, dia boleh charge selaju 60 kW. Dan dia punya bateri dia ialah 120 horsepower. Dan jarak pemanduan maksimum lah sampai 300 km. Dengan bateri kapasiti dia 70 kW. Jadi kira-kira lebih kurang dalam 4 lebih sikit lah kilometer setiap kilowatt. 90 kW lebih kurang sama dengan 120 horsepower lah. Dan dia memerlukan 75 minit charging pada kadar 88 kW, 0.88 kW per minit. 88 0.8 kW per minit That means what 60 dia kot 6 kali 8. Okay, aku tak tahu apa maksud dia, tapi lebih kurang itulah punya kiraan dia. Dan kalau kita tengok kenderaan ni kat luar ni, of course kita tak nampak apa-apa. Jadi kita tengok tempat minyak dia. Ialah ada dia punya CCS charger. Tu ada AC, ada DC punya charger port. Dua-dua ada. Dan kalau hampa duduk dengar, hampa dengar bunyi macam ada fan kan. Tu bunyi dia punya cooling system lah running. Dalam ni aircon hidup. Dan juga dia punya cooling system untuk bateri dan motor dia lah. Jadi kalau nak tengok, saya tunjuk start kat belah bawah. Tu dia. Nampak? Tu dia punya elektrik motor. Jadi kalau tengok, nampak dia punya axle tu dah redesign lah. Pasal dulu dia pakai live axle sekarang dia pakai like beam axle, tapi macam hybrid sikit lah. Dia punya shape tu tak straight dah, dia macam bengkok Dan still lagi menggunakan leaf spring, tapi ada half shaft lah. Kita nampak half shaft situ satu. Dan sini ada satu lagi half shaft. Jadi motor ni dia punya power dia lah 90 kW Dan kalau kita nak tengok bateri pula, bateri berada di bawah ni. Jadi kalau hampa tengok kat bawah ni, tu bateri dia. Dia duduk dalam sangkak tu, nampak kan sangkak tu kan. Dalam sangkak tu lah dia punya bateri 70 kW. Okay, ni ruang belakang Higer Ace ni. Kalau kita tengok, kita boleh nampak dia mempunyai 15 tempat duduk lah. Jadi kat belakang ni ada 13 tempat duduk. Ada 1, 2, 3, 4 barisan. Ni ada 3 tempat duduk. Sini 3 tempat duduk. Situ 3 tempat duduk. Belakang pun 3 tempat duduk. Jadi kalau kira jadi 12. Nampak 14. Oh, belakang 4 tempat duduk. Sorry, yang belakang sikit 4 tempat duduk. Jadi 3 campur belakang 4 tempat duduk, 13 tempat duduk penumpang dan 2 untuk pemandu. Ruang belakang sekarang tu sangat besar. Kalau kita tak naikkan barisan terakhir, memang boleh bawa beg banyaklah. Kalau kita nak buat format ambil orang daripada airport, mungkin sesuai hanya guna 9 tempat duduk lah. Tapi kalau untuk bas sekolah, memang 15 tempat duduk boleh lepas. Dan kalau ikut Syuzul, kalau guna untuk bas sekolah dalam taman punya, bateri 70 kW tu pakai tak habis lah. So itu dia punya kelebihan ni. Saya rasa ada memang kelebihan untuk penggunaan bas sekolah. Dan dekat sini juga ada USB. Nampak ada USB kan, 1, 2, ada 2 USB. Sebelah sini pun ada. Dan kalau kita tengok, di sini pun ada. Di sini pun ada. Di sini pun ada. Jadi tiap-tiap barisan ada 4 USB charger. 4
8, 12. Cuma yang orang duduk di barisan depan sekali ni, dia tak ada USB charger, iaitu dia punya ni kena ambil dari belakang lah. Tapi ada memang ada 12 USB punya charging slot. Dan depan lagi, depan ada tak? Depan ada 12 volt punya soket dan boleh gunalah pasang adapter. Okey, Sat, kita duduk depan ni. Okey, jadi cerita dia, bila kita masuk dalam ni, bila aku matikan enjin, hampa tengok ni kita matikan enjin, ni padam. Tu padam maksudnya padam habis lah. Cabut keluar, semua tutup. Jadi bila kita on, kita tunggu saat ni menyala. Nampak tu dia menyala. Tapi tulisan ni warna kuning. Kalau macam ni maksudnya macam kita on accessories lah, on elektrik saja, enjin tak hidup. So untuk enjin on, tekan brake dan pulas. Brake jangan lepas sampai dah hijau. Dia dah hijau, lepas brake, ni dia hidup. So ini maksudnya sekarang dah boleh on jalan. Dia punya multimedia system pun on. Habis dah, tak payah tekan apa dah. Cuma sekarang ni kena bergerak, pilih gear kat sini. Ni untuk pilihan gear. Selain daripada tu tak ada apalah, pasal dia ada reverse, neutral ataupun drive. Ni macam biasa, dia punya handbrake dia kan, handbrake dia kat sini. Dan ini dia punya master cut off ni. Jadi dekat bawah ni biasa ada enjin. Jadi Cik Zul akan buka tunjuk kita bawah ni ada apa. Tu dia sesuatu yang baru. Apa dia ni Cik Zul? Okey. Kalau kita tengok dalam ni, semua ni adalah controller unit dia lah. Ya. Dan contoh kata macam MCU, motor control unit, dia punya battery management system ada kat sini lah. So communication controller dekat sini. Ini adalah apa nama? Power steering. Power steering. Kompresor aircon mana? Dia tak pakai kompresor. Aircon dia pakai apa? Kompresor aircon dia ada ni. Dah. Tapi dia pakai satu lagi, pakai vacuum. Motor vacuum pump dia panggil. Okey. Motor vacuum pump ni fungsi dia bila kita braking, di samping minyak brake tu dia control brake pad semua kan. Tapi motor vacuum pump ni dia force motor elektrik tu untuk slow down motor masa kita braking. Dia punya regen braking dia pakai yang tu. Ya. Okey. So yang besar ni, ada kipas besar ni yang macam ni. Macam ni untuk Back to the Future punya cerita ni. Untuk cooling ni lah. Ni dia punya battery controller ni. Ya. So pakai bateri CATL lah. CATL. So bateri dia lithium iron phosphate ke yang Lithium ion phosphate. Lithium iron phosphate. So satu lagi cerita nak tanya, tu dia ada bateri 12 volt. Okey. Dan kebanyakan kereta elektrik yang awal-awal dulu ada isu bateri 12 volt tu tak tahan lama disebabkan dia tak charge. Bateri ni fungsi dia sebelum kita hidupkan sistem motor elektrik ni. Ya, betul. Jadi sebelum kita hidupkan sistem ni akan hidupkan sistem untuk support start pada motor ni lah. Betul. Lepas motor ni hidup, yang ni dah cut off lah. Betul. Dia dah cut off lah. Tu. Tapi dia ada generate dia current sini. Bila kita jalan tu, dia akan ada hantar current untuk charge. So bila enjin kita on, dia akan monitor bateri sana lah, dan charge sikit balik lah. Ya, dia akan charge. Okay. So kalau kata beli benda ni kan, ada apa-apa benda-benda pelik-pelik yang kita kena tahu ke untuk segi maintenance ke apa ke? Benda pelik tak ada lah, macam maintenance saya cerita tadi. Dia tak banyak apa yang kena maintain lah sini. Right. Minyak steering, minyak ni lah. Tu ramai orang takut. Dia kata kalau bah macam mana? Dia boleh harung air setinggi sekaki lebih. 300mm biasalah, falling depth biasa untuk kereta lah. Dan juga bateri tu boleh terendam dalam air lebih kurang dalam, macam kita harung dalam 10 minit macam tu lah. Jangan tenggelam. Kalau kita harung tak ada masalah. Okey. Dia memang bateri pack dia tu memang selamat lah. Dia takkan masuk air lah. Okey. Tapi kan kalau boleh cerita lah, kalau nak kena ganti lah kan. Bateri tu. Lebih kurang satu bateri tu
Dia ada dia lebih kurang dalam 25 hingga 30 ribu lah. Okay. Tapi setakat ni model ni dah berapa lama ada di China? Model ni di China saya rasa dah lebih dalam 5 tahun ni ada. Oh, dah 5 tahun dah? Sebab kalau yang terbaru Singapura pun dah order. Jadi stesen ni apa? Van elektrik ni lebih kurang 100 biji. Okey. Sama sistem macam yang kita ada ni. Okey. Dan di China apa isu-isu dia yang di China van ni? Macam saya orang takut tu lah, takut bateri tu dia tahan ngam-ngam habis waranti kena ganti. Setakat ni adakah isu-isu? Tak dengar lagi lah isu tu. Yang kita dapat tahu pun sebab sebelum kita buat masuk ni memang kita meeting dengan diorang lah. Kita tanya apa kelebihan, apa kekurangan kan. Apa feedback yang diorang bangun tak banyak lah isu. Cuma kita takut, ini perasaan takut kita lah. Malaysia ni kadang wire ni lah kan. Takut apa? Wire ni apa? Ini off record lah kan. Kadang tikus gerik kan. Masalah tikus lah. Masalah tikus tu. Okey. Kalau duduk di mana-mana saya tak ada masalah. So satu lagi orang takut tanya, orang selalu tanya, walaupun kita tahu sebenarnya Malaysia ni dia punya suhu kita ni macam optimum lah untuk bateri sebenarnya, tapi orang tu takut juga. Dia kata tak panas sangat kan Malaysia ni. Tentang dia malam tidur tak pasal aircon tak boleh kan. Mereka dah kaji semua dah sebelum mereka buat ni. Sebelum buat ni dia orang dah kaji dah. Kita pun ada bagi feedback juga pasal cuaca Malaysia ni. Kan keadaan kita panas. Kalau banjir tu banjir lah. Kalau panas sangat. Tapi so far tak ada masalah. Dua benda penting yang kita kena tahu pasal benda ni ialah pertama sekali tu kena ingat power cut off switch tu. Dia power cut off switch tu penting untuk keadaan-keadaan di mana kalau kata kita ada accident ke apa ke ataupun kecemasan yang kita nak kena tinggalkan van ke yang kita rasa perlu evacuation, tutup dulu power cut off tu so that kita punya high voltage system kita isolated. Jadi kita tak maulah abang-abang bomba nak main tolong ke, kita kena current ke, nak ambil orang ambulans ke, polis ke, nanti kena current. So itu kena tahu, kena tutup. Dan yang kedua dia punya braking. Di regen braking dia ni lain sikit daripada kereta biasa. Jadi bila kita tengok kat sini, ni dia ada state of charge sebelah sini. Ini kilowatt usage kalau kita tengah tekan minyak dia naik warna merah. Tapi kalau kata kita tekan brake dia akan naik warna hijau. Jadi yang dia punya unik dia ialah kalau untuk kereta elektrik biasa, selalunya kalau ada regen punya setting, bila kita lepas saja minyak, lepas je throttle, dia straight away masuk regen braking dulu. Tapi untuk yang ini tak, dia tunggu kita brake dulu, baru regen dia masuk. So bila dia brake dulu, and then regen dia masuk, tiba-tiba kita punya braking force akan meningkat lah. So dan you akan tengok dia akan naik. Dia boleh hold berapa lama saya tak tahu. Tadi kita testing lebih kurang 80 km sejam dia naik, tak sampai 1 saat dah kenderaan dah slow, dia turun balik lah. So dia punya braking tu agak positif, very positive feel lah dia punya regen braking dia tu. So yang itu je lah nak kena biasakan. Dari satu bila kita memandu, Encik Zul kata untuk bagi jimat kuasa ataupun bateri, kita biasa kena bawa macam orang panggil apa, hypermiling. Maksudnya kita bawa bagi naik pada kelajuan tertentu, lepas tu kita lepas bagi dia glide, lepas tu kita tekan minyak balik bagi dia naik meningkat balik speed. So gliding dia macam gliding dia macam lebih sikit pasal dia tak ada engine braking kan. So bila kita lepas dia memang glide, dia rasa jauh, dia gelongsor lah. Itu cara untuk menjimatkan penggunaan bateri. Lain pada tu saya rasa tak ada apa nak kena belajar. Charging biasa boleh buat kat rumah, dah tunjuk semua tadi. Yeah, that's it. Jadi kalau hampa memang tengah nak cari bas sekolah ke, nak buat berniaga bas ke, transport ke apa ke, try tengok Higer Ace Electric ni. Harga RM250,000 nampak macam mahal, tapi kalau banding dengan let's say van-van yang lebih kurang kapasiti, mungkin nampak dia mahal sikit lah. Tapi kalau kita kira balik faktor dia punya cost, running cost, fuel, mungkin ada kelebihan. Kena congak betul-betul. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau suka tekan butang like dan kongsi kat member, tahu member duk cari van. Yang ni ada version yang cargo je ke? Ada. So ada juga versi panel van. Jadi kalau hampa jenis buat delivery dalam town, ini mungkin satu option yang sangat-sangat bagus, especially kalau your route
dalam 250 km ataupun bawah lagi pada tu, mungkin yang ini cara untuk menjimatkan penggunaan diesel dan juga untuk menjimatkan maintenance. Dan kalau boleh tolong kita sikit tekan butang subscribe, kita nak bagi capai 100,000 sebelum hujung tahun ni, dan tekan butang loceng sebab kita banyak lagi ni video-video kereta elektrik. Dalam tu ada satu Aura Cat warna hijau cantik sangat, tapi hari ni tak ada, dah gelap dah, jadi hitam balik sikit. Mandu Malaysia, Puan Ibrahim, kita jumpa lagi insya-Allah.